Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah dapat kita sambung pedoman sembahyang berjamaah. Pada muka surat apa tahu? Masih lagi muafiq masbuk kan? Tiga dua kan? Kalau yang Rumi tu. Betul lah. 32. Pilihan makmum. Pilihan makmum. Dua pilihan makmum. Makmum pula muwafiq. Dua pilihan makmum muwafiq. Setelah kita selesai keuzuran ada 9. 9 ada keuzuran 5, 6, 7, 8. Lepas tu 9 ada satu lagi tu. Kat bawah dia tak nombor. Setelah bicara tentang keuzuran, muafiq keuzuran daripada membaca Fatihah. Yang ada uzur, ada yang tak boleh uzur. Kalau muafiq tak uzur lah. Kalau masbuk uzur. Semua sekali 9 dah selesai. Oh, sebelah ada 10. 9, 10. Campur. Masuk kita dua pilihan makmum muafiq. Dua pilihan makmum muafiq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Maka jika sekiranya tiada dapat sempurna, tak dapat sempurna, ia akan Fatihah lagi hingga masuk imam rukun yang keempat. Rukun keempat tu ialah berdiri atau duduk tasyahud. Maka memilih ia salah satu daripada dua perkara. Itu yang perlu dia buat.
apabila, kalau ingat lagi lah, ni perbahasan makmum, ni perbahasan makmum, dia muafiq, dia ada kadar masa yang cukup untuk baca Fatihah, tapi atas sebab-sebab tertentu dia tak boleh habis Fatihah dia, maka dia muafiq. Dia muafiq dimaaf 3 rukun panjang. Okey, dimaaf 3 rukun panjang. Bila dia dimaaf 3 rukun panjang, maka dia pun bacalah Fatihah sampai habis. Baca, imam i'tidal. Sebab imam rukuk tadi dia kena habiskan Fatihah. Dia bukan masbuk. Ini sambungan je lah, sambungan pelajaran kita yang lepas. Kena ingat balik lepas macam mana. Jadi oleh kerana dia muafiq, dia dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Kalau kita kira berapa, 25 hingga 27 saat, dia dapat 25 hingga 27 saat berdiri bersama imam. Bila dia dapat, maka dia pun baca Fatihah, tapi atas sebab-sebab tertentu tak dapat habis. Mungkin sebab yang 5 tu, jenis berat lidah, lambat membaca. Mungkin juga jenis lupa. Dia lupa tu maksud dia lambat sikit baca. Kemudian imam dah tengah-tengah baca surah ke, baru dia teringat tak baca Fatihah lagi. Ataupun 5 keadaan tu lah yang kita dah bincang sebelum ni. Maksudnya 2 kali kita bincang, 2 bulan ni je, takkan nak ulang balik. Atas sebab-sebab tadi, Fatihah dia tak dapat habis, tapi dia wajib habiskan Fatihah sebab dia muafiq, sebab dia dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan berdiri bersama imamnya. Atau bahasa lain, dia dapat 25 hingga 27 saat berdiri bersama imam. Maka macam mana tu? Fatihah tak habis lagi, imam dah rukuk, dia biarkan je. Imam rukuk tak apa, dia wajib habiskan Fatihah. Imam yang i'tidal, dimaafkan dia 3 rukun panjang. Imam sujud pertama, dia wajib habiskan Fatihah lagi. Jika dia sempat habis, kejar imam lah. Apa lagi? Imam duduk di antara 2 sujud. Imam duduk di antara 2 sujud, dia tak habis lagi Fatihah, wajib habiskan lagi. Dia rukuk, dia batal. Imam sujud yang kedua, dia wajib habiskan Fatihah. Kalau tak habis lagi lah, kalau dah habis, kejar imam lah. Ni bahaya dah. Maksud sujud yang kedua ni dah bahaya. Tiba-tiba imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, dia masih lagi tak habis baca Fatihah. Apa perlu dia buat? Sehinggalah, ni ada, hingga masa imam rukun yang keempat. Rukuk 1 rukun, imam i'tidal ketinggalan 2 rukun, imam sujud, bukan, ni rukun panjang. Kita ambil rukun panjang dulu. Oh, kat sini tak tulis Rukun yang keempat ni adalah rukun panjang, bukan rukun pendek. Jadi imam rukuk, makmum muafiq tak habis Fatihah lagi. 1. Imam i'tidal tak kira sebab rukun pendek. Imam sujud ketinggalan 2 rukun panjang daripada imam, tak habis Fatihah lagi. Imam duduk di antara 2 sujud, tak kira sebab rukun pendek. Imam sujud yang kedua, 3 rukun panjang ketinggalan daripada imam. Okey. Bila rukun keempat ni, makmum tak habis Fatihah lagi ni, imam pun naik sampai berdiri. Tu dia kata berdiri tu, ialah berdiri sampai berdiri, maknanya rakaat seterusnya. Itu adalah rukun yang keempat. Apa makmum perlu buat? Adakah habiskan Fatihah juga? Nanti dulu. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua, kalau itu rakaat terakhir, tak adalah berdiri. Habis tu buat apa? Rukun keempat tu. Rukun keempat tu duduk tasyahud. Duduk di antara duduk tasyahud, duduk tahiyat akhir. Okey. Sekarang macam mana makmum nak buat? Fatihah tak habis lagi. Ni dia perlu buat. Maka memilih salah satu daripada 2 perkara. Makmum boleh buat 2 perkaranya. Tak buat 2 ni, batal. Buat salah satu daripada 2 ni. Pertama,
ia mengikut imam. Ia mengikut imam pada rukun yang keempat. Makna makmum tadi terus pergi dekat imam, yang mana imam ketika itu berada rukun yang keempat. Tak perlu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud tak perlu. Terus pergi kat mana imam. Bila imam sampai je rukun yang keempat, makmum terus pergi. Kalau tak habis Fatihah lagi. Soalannya, kalau dalam masalah berdiri, rukun keempat adalah berdiri kan, dah kira tadi. Makmum tengah berdiri, imam pun tengah berdiri. Bezanya, makmum berdiri, kita ambil rakaat ketiga empat lah. Makmum berdiri, rakaat ketiga. Imam berdiri, rakaat keempat. Itu je beza dia. Tapi sama-sama berdiri. Bila macam tu, imam dah masuk rukun yang keempat, makmum tak batal lagi. Yang batal satu aja, rakaat. Rakaat tu batal lah. Rakaat yang batal. Rakaat makmum yang batal. Sembahyang tak batal. Oleh kerana rakaat itu batal, makmum tak payah buat dah rakaat tu. Habis tu buat apa? Makmum terus pergi dekat imam. Kalau imam berdiri, nak pergi macam mana? Sebab imam berdiri, makmum pun berdiri. Macam tak pergi je lah. Niat je lah. Tak payah nak pergi je lah. Sebab memang imam berdiri, makmum berdiri. Maka niat kat hati je, aku ikut imam, sebenarnya ni rakaat keempat imam. Tak payah buat apa. Tak payah buat apa. Tangan duduk begini. Sebab nak pergi kat imam, macam mana? Imam dah berdiri, rakaat keempat. Macam mana aku nak pergi? Nak berjalan? Tak payah pergi lah. Kira niat, aku pergi, gitu je. Ataupun tak payah buat apa-apa. Teruskan je ikut imam. Okey, teruskan je ikut imam. Itu kalau imam berdiri rukun yang keempat. Rukun panjang yang keempat. Kalau imam tahiyat akhir, sebab itu adalah rakaat terakhir imam. Jadi tak adalah rakaat seterusnya. Imam rukuk, makmum muafiq, tak habis Fatihah lagi. Imam i'tidal, tak kira, sebab rukun pendek. Imam sujud, makmum ketinggalan dua rukun panjang, wajib habiskan Fatihah lagi. Imam duduk di antara sujud, tak kira. Imam sujud yang kedua, dah ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang, tak apa lagi, habiskan Fatihah lagi. Imam tahiyat akhir, angkat kepala, tahiyat akhir. Bila imam tahiyat akhir, itu rukun keempat. Makmum tadi kena pergi ke imam kan? Boleh pergi tak? Ini boleh pergi, pergi. Maka terus tahiyat tanpa rukuk yang tidak sujud. Terus tahiyat. Tinggalkan apa yang dia buat. Sebab apa? Sebab terlalu lama dia ketinggalan daripada imam. Terlalu lama. Pertama, dia muafiq. Dia dapat berdiri dengan imam paling kurang pun 25, 26 saat, 26, 27 saat. Kat situ dia tak sempat. Sedangkan dia dapat berdiri tu, kalau normal tu memang sempat sangat. Kat situ dah masalah dah. Tapi tak apalah, muafiq. Imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud. Itu pun dah makan masa juga. Tak habis-habis lagi. Imam sujud yang kedua, tak habis lagi. Lamanya. Waktu tu mungkin dah lebih seminit dah daripada mula dia baca Fatihah, makmum tadi. Lepas tu imam tahiyat akhir, habis dah. Dah masuk rukun yang keempat. Bila imam masuk rukun yang keempat, iaitu tahiyat akhir, ataupun kalau ada rakaat lagi berdiri, makmum tadi batal rakaat. Bila batal rakaat, tak boleh buat dah rakaat tu. Tak boleh buat. Habis tu makmum nak buat apa? Ikut imam. Kalau imam berdiri, sebab rakaat yang seterusnya, makmum tak payah buat apa, cuma niat macam ni aku ikut imam ni. Tak payah rukuk, tak payah i'tidal. Kalau imam berada di tahiyat akhir, makmum turun, maka rakaat itu memang batal lah. Tengok Pertama, ia mengikut. Okey. Rukun yang keempat ialah berdiri atau duduk tasyahud, tahiyat akhir. Maka memilih ia salah satu daripada dua perkara. Dia boleh buat salah satu daripada dua. Yang pertama macam kita cakap tadi, ia mengikut imam pada rukun yang keempat. Dia ikut imam pada rukun yang keempat. Okey. Kemudian dia meninggalkan aturan sembahyang dirinya. Kalau ikut aturan sembahyang dirinya, kena habiskan Fatihah. Lepas tu rukuk, i'tidal, sujud, duduk ni atas sujud.
tak boleh ikut. Fatihah pun tinggal. Dan luput rakaatnya. Luput rakaat, batal rakaat atau luput rakaat tak kira. Dan mendatang ia, macam mana dia nak buat? Mendatang ia akan rakaat yang kurang kemudian daripada salamnya. Rakaat yang tak kira tu nanti ganti lepas imam salam. Ganti lepas imam salam. Kalaulah imam naik rakaat yang keempat, makna makmum tadi terus niat aku ikut imam je lah, tak perlu rukuk i'tidal. Okey, Fatihah yang dia dah baca mesti sampai dah separuh dah. Dia baca Fatihah, dia dapat berdiri dengan imam 26-27 saat, maka dia muafiq. Tapi dia tak habis lagi. Imam rukuk, dia terus Fatihah. Imam i'tidal, dia teruskan Fatihah, tak habis-habis lagi. Imam sujud, duduk di antara dua sujud, dia tak habis-habis lagi. Imam naik seterusnya, dia tak habis lagi. Cuma dia tak boleh rukuk dah. Dan rakaat dia tu tak kira kan? Soalannya, Fatihah kira tak? Fatihah yang tak habis baca tadi. Fatihah dia kan tak, mesti tak habis, sebab tu sampai jadi macam ni. Kira. Kira dengan maksud teruskan aja baca Fatihah. Tak perlu ulang daripada awal. Fatihah kira. Terus je. Mungkin hujung-hujung lah tu kot. Siratal ladzi. Ke baru Ar-Rahmanir Rahim. Baca benda apa? Baca apa? Sampai imam dah naik rakaat, dia ketinggalan satu rakaat, baru Ar-Rahmanir Rahim. Sakit benda ni. Mungkin siratal ladzi lah kot. Kan? Logiknya gitu. Jadi kalau macam tu, adakah Fatihah dia yang dia baca separuh tadi dikira? Kira. Cuma sambung aja siratal ladzi. Sambung aja, habiskan. Maka Fatihah itu dikira rakaat yang itulah rakaat keempat tu. Cuba bayangkan kalau tak kira. Dia kena mula pada awal. Ketinggalan lagi. Dah dibaca lafaz, ketinggalan lagi rakaat tu. Imam rukuk tak habis lagi. Bila nak boleh rukuk dia kalau gitu? Kerana dikira. Tapi kalau imam tayat akhir, tak kira lah. Sebab Fatihah dia kalau dia baca habis pun tak guna dah. Itu cara pertama, pilihan pertama dia boleh buat. Jauhi muka surat 3-3. Okay. Yang kedua yang dia boleh buat, dan kedua, ia niat mufaraqah. Dia niat mufaraqah. Yang kedua, ia niat mufaraqah dengan imam dan mengerja ia akan aturan sembahyang dirinya. Dia niat mufaraqah. Bilakah dia boleh niat mufaraqah? Bila imam sujud yang kedua, imam nak bangun, aku tak sempat dah ni, mufaraqah siap-siap. Ataupun bila imam gerak dah naik, mufaraqah boleh juga. Tapi waktu yang bahaya lah, maksudnya bahaya untuk mufaraqah adalah ketika imam berdiri rakaat rukun yang keempat tu. Masa tu dia wajib buat keputusan, nak mufaraqah ke nak ikut imam. Ikut imam, aturan sembahyang diri dia biarkan ikut imam, nanti tambah satu. Kalau nak mufaraqah, mufaraqah lah. Bila waktu yang nak buat ni, bermula imam bangun tu lah. Bila batal rakaat tu, imam bangun, makmum tadi buat keputusan. Sampai bila makmum boleh buat keputusan? Atau nak pilih ni, nak mufaraqah ke nak ikut imam? Sampai imam rukuk. Rukuk balik. Maknanya banyak berapa kali? Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, berdiri, rukuk tu. Sampai rukuk tu. Jadi bila imam rukuk tu, dia tak buat keputusan lagi, batal. Batal sembahyang pula. Dia kena buat keputusan. Jadi lama dah juga. Imam baca Fatihah rakaat, contoh rakaat keempat tadi, imam baca Fatihah rakaat keempat tu ada 25, 27, 30 saat. Masa itulah dia buat keputusan. Keputusan apa? Nak mufaraqah ke nak ikut imam? Mufaraqah, sambung Fatihah dia, nanti rukuk yang tidak sendiri lah. Tak peduli lah imam. Ataupun nak ikut imam,
Habiskan Fatihah juga, tapi tak boleh rukuk i'tidal, ikut imam je, nanti imam salam tambah satu. Keputusan yang dia kena buat ketika imam berdiri tu. Kalau imam tahiyat, ketika tahiyat tu lah. Ketika tahiyat tu, dia terbaca tahiyat berapa saat? 15 saat. Ketika itulah buat keputusan. Berdiri, seorang-seorang kat dia. Aku ni nak ikut imam ke? Aku ni nak teruskan sembahyang sendiri, mufaraqah. Buat keputusan. Imam salam je, batas sembahyang. Dia kena buat keputusan sebelum imam salam. Kalau imam tahiyat akhir. Mana rukun yang keempat masuk rukun kelima lah. Imam masuk rukun kelima, tak buat makmum tak buat keputusan lagi, batal. Keputusan je pun bukan kena fikir apa, ikutlah. Nak ikut imam tu pergi terus. Apa benda? Dah nak baca Fatihah tak habis-habis. Keputusan pun lama juga. Buat je lah. Tak apalah sembahyang sendiri ya. Sembahyang sendiri. Mufaraqah dengan imam. Dah tak peduli dah. Baca Fatihah sampai habis rukuk i'tidal. Itu. Mana yang bagus? Mana yang afdal? Mana yang sunat? Ikut imam, bukan mufaraqah. Walaupun dua-dua boleh. Allah. Okay. Maka jika tiada mengikut ia akan imam pada rukun yang keempat, atau tiada niat mufaraqah, niscaya batas sembahyangnya. Jika sengaja lah tu, tak sengaja benda apa lagi, sengaja lah tu. Jika dia tak ikut imam pun tidak, mufaraqah pun tidak, blur gitu aja, tak tahu nak buat keputusan, tak tahu. Bila batal? Sehingga imam masuk rukun yang kelima. Kalau tahiyat akhir, salam lah. Kalau rakaat keempat, rukuk, batas sembahyang. Pertama ada tak orang macam ni? Lambat? Mungkin ada kot. Pertama kalau ada, dia buat macam mana agak-agak? Tahu dia buat macam mana? Taklah, bila dah jadi tu dia buat macam mana? Dia kata, Allah, aku ni tak habis Fatihah lagi ni. Imam dah nak naik rakaat keempat ni. Imam pun naik. Allah, macam mana ketinggalan satu pusingan tu. Itu kalau lumba kereta, tinggal satu lap tu. Nanti bila garisan penamat, nampak macam dia menang. Dia menang, padahal dia tinggal satu lap. Nampak macam dia menang, sebab dia dulu. Tapi tengok-tengok, asal tak menang-menang ni. Rupanya ketinggalan satu pusingan. Lama teruk sungguh. Agak-agak macam mana dia buat tu? Tak tahu lah. Orang macam ni mungkin tak sesuai. Kalau memang terjadi pada tiap-tiap rakaat, tak sesuai solat jemaah dah sebenarnya. Tapi kalau dia nak solat juga, dia kena tahulah peraturan tadi tu. Kalau tidak, batal sia-sia je. Buat penat je. Dah datang semayang tu, buat penat. Buang masa. Tak sah. Semayang batal lah. Batal lagi semayang. Kena qada balik. Tak sesuai dah. Lama sangat. Kalau kita kira normal lah, agak-agak berapa minit? Dia duduk dengan imam 30 saat. Sebab tu dia muafiq. Kat situ 30 saat dah. Rukuk, berapa saat rukuk biasa? 15 lah. 15 apa? 35 dah. I'tidal berapa? 5 juga. Kira mudah-mudah je lah kot. 40 saat. Sujud 5 saat juga. 45. Duduk sujud 50. Sujud balik 55. Nak naik, under perjalanan naik tu 60. Kerana seminit lah. Ketinggalan 1 minit. Baca Fatihah tak habis-habis lagi seminit. Mungkin kita boleh kata gagap aku tak? Nak masuk gear payah. Gear rosak. Nak buat bismillah tu. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Bis je boleh terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu macam tu lah kot. Macam tu lah, macam mana kita nak cuba fikir keadaan tu macam mana. Gagap lah. Ataupun jenis baca lambat, kan? Bismillah, kan? Jadi cakap slow tu kan. Dia panggil apa kan? Tahu? Memang ada penyakit gitu, kan? Dia cakap slow. Atau dia nak panggil, jomlah, marilah kat sini. Dia cakap itu seram kan?
Gitulah. Ataupun boleh jadi juga dia terlupa nak baca Fatihah. Tu ingat balik yang sebelah tu, yang 10 perkara, 9-10 perkara. Ingat balik. Dia terlupa. Dia terlupa macam mana? Dia terlupa. Dia dengar imam baca, sedap imam baca. Sedap. Terlupa nak baca Fatihah. Tiba-tiba imam Allahu Akbar. Imam rukuk. Allah tak baca Fatihah lagi. Mungkin jadi situ. Dia baru bismillah kat situ, imam tengah rukuk. Dia bismillah je, imam sami'allahu liman hamidah. Dia muafiq. Oleh kerana dia terlupa, dia wajib habiskan Fatihah. Boleh jadi macam tu. Sehinggalah imam naik rakaat seterusnya, dia baru siratal ladzi. Mungkin jadi gitu. Macam tu lah. Terlupa. Buatlah masalah yang ada 10 tu, pilihlah mana satu. Makmum lambat baca, makmum syak baca Fatihah ke tidak, makmum lupa baca Fatihah, makmum pergi baca doa iftitah, Allahu akbar kabira apa semua, baru a'udzubillahi minasyaitanirrajim, imam Allahu akbar rukuk. Jadi bila macam tu dia bermula baca bismillah. Tengok tu masalah kelima apa? Menanti imam lepas baca Fatihah. Makmum tunggu amin nak baca Fatihah. Lepas tu amin, imam pun Allahu Akbar. Makmum nak baca mana? Mesti kena baca Fatihah juga. Itu yang boleh jadi keadaan imam naik rakaat seterusnya, makmum masih lagi tak habis. Itulah antara keadaannya. Ya, keadaan mana? Yang muka surat 30, 31 tu lah. Okay. Maka jika lupa ia akan mengikut imam dan mengerjakan ia atas aturan sembahyang dirinya. Tiada batal sembahyangnya. Dia lupa. Boleh pula dia lupa gitu kan. Bahkan bila teringat ia, niscaya wajib mengikut imam dan lara barang yang mendatang ia atas aturan sembahyang dirinya. Okey, macam mana dia lupa? Dia bila imam naik rakaat seterusnya, dia sepatutnya tak boleh rukuk dah. Kalau rukuk batal, dia kena ikut imam aja ataupun mufaraqah. Ataupun bila imam tayat akhir dah, dia sepatutnya terus tayat akhir. Nanti imam salam tambah satu. Ataupun niat mufaraqah. Tapi dia lupa nak buat keputusan tu. Dia pun rukuk lepas habis baca Fatihah, sedangkan imam dah rakaat seterusnya ni. Dia baca Fatihah, habiskan juga. Lepas tu dia rukuk. Macam nak kerja imam lah. I'tidal. Sujud. Masa sujud baru teringat Allah. Baru teringat. Tak batal lah. Yang kata batal tadi kalau sengaja. Tengah sujud tu dia teringat Allah, patutnya aku tadi tak boleh rukuk i'tidal. Apa perlu dia buat? Terus bangkit. Imam tengah berdiri kan, dia tengah sujud tu, dia rukuk, dia terlupa. Imam dah naik rakaat seterusnya, dia siratal ladzina an'amta 'alaihim, khusyuk sangat baca, terlupa nak fikir. Sedangkan dia dah ketinggalan dah. Dia patutnya habiskan Fatihah, niat je nak mufaraqah atau nak ikut imam. Mufaraqah pun tidak, berniat nak ikut imam pun tidak. Betul rukuk. Di makmum tadi, i'tidal, sujud. Allah, mana boleh? Bila dia terlupa, makna tak batal. Yang kata batal kalau sengaja. Dia kena duduk di antara dua sujud naik ke atau terus naik? Terus naik. Daripada sujud tu, terus naik. Kalau orang tengok pelik tau. Dah lah imam rukuk i'tidal awal-awal tadi dia tak ikut. Sebab dia tak habis Fatihah. Bila imam dah berdiri, dia pergi rukuk, dia pergi i'tidal, dia pergi sujud, lepas tu dia berdiri. Orang tengok ni sembahyang apa benda ni? Lupalah. Terus berdiri. Kalau masa dia sujud, dia teringat Allah, tadi patutnya aku tak boleh rukuk tadi, baru teringat.
Dia pun tak apalah, duduk di antara dua sujud, naik, lepas tu kita dengan imam ikut imam. Nanti aku tambahlah satu. Batal sembahyang. Tak boleh. Oleh kerana dia lupa, sedangkan dia tak boleh buat, maka tak batal. Bila tu? Rukuk, i'tidal, sujud. Masa sujud dah ingat. Kenapa duduk di antara dua sujud? Tak maaf dah. Sebab dia dah memang ingat. Segan lah lepas sujud sekali terus bangun, orang kata apa pula? Orang kata apa, tak orang kata apa. Kalau dia duduk di antara sujud, batal. Terus bangun. Memang kalau orang tengok daripada jauh lah, orang sebelah ke, apa benda dia ni semayang ni? Imam rukuk, dia tak rukuk. Imam i'tidal sujud, duduk di antara sujud, dia tak ikut. Nampak duk baca, nampak gerak janggut, duk baca. Okey. Lepas tu bila imam naik rakaat seterusnya, dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud. Lepas dia sujud, dia tak duduk di antara dua sujud, terus dia bangun pula ikut imam. Benda semayang ni. Itu yang betul. Orang tengok macam semayang merepek, tapi itulah yang betul. Tapi sebab lupa tadi kalau dia sengaja, batal lah. Okay? Dan lara tak dikira. Lara tu tak dikira. Barang yang dia buat yang mendatang ia atas aturan sembahyang dirinya, tak kira. Rukuk, i'tidal, sujud tak kira. Kira lara, kira macam dimaafkanlah lara. Maka tiada dibilang demikian itu. Maka tiada dibilang demikian itu rakaat baginya. Tak kira rakaat. Kalau kata cukup pun tak kira rakaat. Contoh rukuk, imam dah naik rakaat seterusnya, ataupun imam dah tayat akhir, samalah. Imam dah tayat akhir, ini contoh yang kedua. Imam dah tayat akhir, dia pun habiskan Fatihah, terlupa. Rukuk sepatutnya batal. Dia rukuk, patut dia terus duduk. Oleh kerana dia terlupa, tak batal lah. Rukuk, i'tidal. Masa i'tidal teringat, Allah, aku mana boleh rukuk i'tidal? Kalau dia sujud aja, batal. Habis nak buat apa? Daripada i'tidal tu, terus tahiyat akhir. Pelik lagi. Tu tahiyat akhir, masih dia ingat. Okay. Jadi yang dia buat tu kira lara lah. Okey, kalau dia ingat time bila? Rukuk, i'tidal, sepatut tak boleh. Makmum buat juga sebab terlupa. Sujud, duduk di antara sujud, naik rakaat seterusnya. Masa naik baru teringat, Allah, mana boleh buat gini? Tapi dah naik dah. Maka terus terus sama dengan imam aja, tak perlu buat apa-apa. Tapi rakaat itu lara, tak kira juga. Walaupun dia rukuk, i'tidal. Dan tak batal. Sebab dia tak sengaja kan, tak terlupa. Ataupun imam tahiyat akhir, dia rukuk, i'tidal, sepatutnya tak boleh rukuk tadi itulah. Akhir sekali duduk sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat. Masa tahiyat baru teringat, Allah, mana boleh buat gini? Maka dia kena pergi dekat imam. Imam memang kat tahiyat akhir pun, dia memang kena pergi tahiyat akhir pun, tak perlu buat apa dah lah. Rakaat tu tak kira. Okey. Maka tiada dibilang demikian itu rakaat baginya dan mendatang ia. Maknanya ganti balik rakaat tu kemudian daripada salam, lepas salam imamnya, dan demikian itu kemudian daripada salam imamnya akan demikian itu rakaat. Allah, balik-balik. Maka nanti tambah satu, ganti rakaat itu. Tengok bahasa lama tu. Cuba tengok tunggal langgang ayat dia, bahasa dia. Biasa kita lama kan. Dan lara tak kira barang perkara yang dia buat mendatang ia atas aturan sembahyang dirinya, tak kira sebab dia terlupa, tak apalah, tak batal. Maka tiada dibilang, tak dikira demikian itu rakaat baginya. Demikian itu rakaat baginya. Apa yang dia buat tu tak kira, dan mendatang ia dan diganti balik. Kemudian daripada salam imamnya, lepas imam salam, ganti balik. Akan demikian itu rakaat. Salam imamnya akan demikian itu rakaat. Ganti balik rakaat tu lah. Okay. Begitulah tiap-tiap orang muafiq hukumnya. Begitu je yang orang muafiq boleh buat. Selain daripada buat cara tadi, batal. Allah, pagi-pagi dah susah dah. Kalau kita faham kat sini,
Mungkin kita tak macam tu. Kita tak macam ni. Mungkin kita tak macam ni. Kalau kita lambat-lambat, paling lambat pun, imam yang i'tidal nak turun sujud, kita settle lah. Tapi kita belajar. Dan mungkin kita tak amal sampai kiamat. Sampai mati pun tak amal. Tapi kita dapat tak ilmu ni? Dapat tak? Tahu tak pahala dia banyak mana? Faham tapi tak amal. Sebab apa tak amal? Sebab tak jadi kat kita. Mengajar pun tidak. Simpan dalam dada je. Sia-sia. Ilmu mana sia-sia? Tapi tak amal lah. Sebab kita tak jadi gitu. Sampai mati pun tak amal. Tapi kita tahu ilmu ni. Baru tahu pagi ni. Pahala dia lebih daripada 1000 rakaat solat sunat. Pahala dia. Yang orang dapat satu ilmu, yang mana ilmu tu dia tak amal, tapi dapat ilmu, dia tak amal, pahalanya lebih daripada 1000 rakaat solat sunat. Lebih ya. Tarawih kita yang tahun lepas berapa rakaat? Sebulan 600 ada? 20 kali 30. Ya ke dok buat 20. Kalau buat 20 sekalipun baru 600. 600 tu sebulan. Tak boleh lawan lagi ni. Ini hari ni, pagi ni dah 1000 rakaat, lebih 1000 rakaat. Tarawih kalau buat semua pun baru 600. Itu kalau buat 20. 8 lagi ya. Sini 20 ke 8? 20 lah, 8 lagi. Lagi separuh. Separuh apa? Suku je tinggal. Okey. Saya tak lagi. Yang tak lagi tu tak payah tutup link. Kita cerita yang lagi ni. Yang tak lagi tutup link, bukan untuk anda. Ni yang tak lagi. Ni yang lagi ni. Okeylah tak lagi. 10 hari awal je. Hak tak lagi pun. Hari ke-11 syahid dah. Ingat kepuk dah. Colek, kepuk luar tu. Banyak kedai dengan cerita luar Balok Pan tu. Boleh pergi sampai ke Balok Baru kalau makan punya pasal. Makan punya pasal bukan Balok Baru, Kemaman pergi. Dengan colek lidah sedap, Kemaman. Pergi. Tarawih 8 cukup lah. Itu je yang mampu. Pergi makan 100 km. Dekat aja. Makan. Kalau kita buat 8 lah, baru apa? Sebab tu ada orang faham fadilat ni, fadilat majlis ilmu, fadilat dapat ilmu baru ni, belajar sampai ketua. Saya dulu cukup tahun saya keluar pondok di Kelantan, tahun yang ke-9 saya keluar. Mana 8 tahun. Pergi ke tempat lain, jalan-jalan lah. Malah lah nak ngaji sebenarnya tu sebenarnya, tapi pergilah pondok lain. Lagi 2-3 tahun. Tapi saya keluar di Kelantan tahun 97 atau 98. Saya keluar pada Kelantan. Maksudnya keluar pondok. Okay. Pergi tempat lain, pergi pondok-pondok lain, tapi bukan belajar sangat pun. Duduk 3-4 bulan, 3-4 bulan. Nanti kalau orang tanya, mu ngaji pondok ni? Ngaji? Mu ngaji? Padahal duduk 3-4 bulan. Kenal kawan-kawan. Ada lagi kat 2 tahun juga. Pergi Perak, pergi Kedah. Pergi duduk pondok. Kita dah habis dah kat sini. Kat Kelantan, duduk pergi pondok. Pergi mana? Ada duduk 2 minggu. Tu kat Perlis. Tak boleh duduk lama. Panas. 2 minggu. Pergi sini duduk. Okay. Ada kawan saya yang masuk sekali. Masa daftar tu sekali. Maka kami rapatlah sebab duduk satu pondok. Masa saya keluar tu, dia tak nak keluar. Okay. Tahun 2001. 2002. Kita bawa anak lah. 2002. Betul lah. Bawa anak dah. Tak ingat 2 tahun kot. Saja pergi pondok lama. Dah berapa tahun tu? 5 tahun kot tak pergi kan. Rindu lah sajalah pergi Kelantan. Air raya. Raya ke-4 ke-5. Lama tak pergi Pancur ni. Pergi Pancur ke Mumin. Kota Baru. Pergi. Pusing duduk pondok. Saya tengok dia ada tepi tu jalan. Saya berhenti. Weh, ada lagi. Buat apa benda sini? Ngaji.
Tak habis-habis lagi ngaji. Habis. Tahun 2012. Saya pergi balik. Tak habis-habis lagi ngaji. Kata mu ni kan, nikah lah. Cukup lah. Dia tetap juga belajar. Masih lagi duduk kat situ. Sampai pondok tu tutup. Dah ada sekolah agama Arab. Ganti. Semua yang duduk pondok tu semua pergi sekolah agama. Jadi pondok sekadar ada pondok aja. Nama je pondok. Tapi tak ada tok guru dah. Tok guru meninggal. Dia masih lagi duduk. Tapi pergi belajar di Pasir Tumbuh, pondok-pondok lain. Sampai umur 30 lebih. Baru kahwin. Gila apa belajar ni? Daripada tahun 89 sampai tahun 2000 berapa belas dah? 30 tak tahu, saya tak ingat lah. Umur 30 lebih. Baru dia apa mesej dia kata jemput datang kahwin. Baru habis belajar. Apalah gila sangat ni. Belajar kadang-kadang kitab yang sama. Dia ulang Muniatul Musalli 18 kali. Kita sekali khatam tutup, tulis kat depan khatam besar-besar, buah dalam kotak, buah bawah tangga. 20 tahun lepas buah ambil balik. Khatam dah, apa lagi nak? Dia 18 kali. Dengan mungkin 10 orang guru kot. Kenapa? Dia nak fadilat tadi. Kalau dia kata bila masa kahwin tu, masa dia kahwin, dia kata kita siap puji lah dia depan isteri dia. Tahu dia jawab apa? Kita ni nak mengaji Quran malah. Kita tu dia lah. Nak sembahyang sunat memang out lah. Nak buat qabliyah ba'diyah tu pun buat tak buat malah. Nak sedekah sesok dia kata. Sesok tak ada duit lah. Kalau ada duit pun kupik dia tu. Saya ingat ayat dia. Tak tahu kupik. Orang sini main kupik tak? Kena kot kupik. Nak sedekah. Dia tahu diri dia. Apa benda lagi kita boleh buat untuk pahala banyak? Kalau banyak duit, kalau boleh sedekah banyak, besar pahala. Tapi sesak. Kalau ada duit sekalipun, kedekut. Tak hidup masin. Kalau nak semayang, malah yang wajib-wajib je. Yang sunat-sunat tu buat tak buat. Baca Quran. Bolehlah kot satu muka. Lepas tu ngatuk dah. Baik tidur. Nak apa? Ngaji yang aku rajin, dia kata. Kalau mengaji 2 jam boleh. Baca Quran boleh 2 jam. Mengaji okeylah. Mengaji kita ni hampir sejam dah, 45 minit. Boleh belajar mengaji tak? Mengaji Quran 40 minit. Cuba try tengok. Boleh buat sekali tu je. Esok tak boleh dah. Cuba sembahyang sunat. 45 minit duha, sekejap lagi. Pukul 7 sampai pukul 8. Maksimum lah buat 12. Maksimum. Campur isyraq sekali 12. Baca pula, jangan baca kuliah kuluhu. Baca waqiah. Boleh? Memang tak ada harapan. Tapi kalau belajar boleh untuk dapat ilmu. Itulah aku belajar. Kita dengar, tanya, segan balik kita. Yang kita belajar tadi, lebih 1000 rakaat solat sunat. Pahala dia lebih. Sebesar-besar pahala zikir. Apa dia? La ilaha illallah, subhanallah, 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 alhamdulillah. Apa dia? Sebesar-besar pahala zikir adalah ulang balik ilmu yang dah tahu, tapi ulang balik. Dah tahu dah ni. Tiba-tiba ada pengajian. Bab wuduk Allah, bab wuduk dah beribu kali dah ambil wuduk. Takkan tak kerti-kerti lagi? Kerti sajalah nak belajar lagi. Itu adalah seafdal zikir. Iaitu ulang balik ilmu tu. Tapi orang salah faham. Dia ingat zikir itu besar. Tak. Zikir itu besar. Jika berbanding dengan majlis ilmu, zikir itu kecil. Kecil. Zikir besar daripada duduk saja. Betul lah. Zikir itu besar daripada tengok TV, daripada makan roti canai. Zikir itu besar lah. Daripada berjalan lah, apalah itu, memang lagi besar. Tapi berbanding dengan baca Quran lagi besar pada zikir. Baca Quran berbanding majlis ilmu, yang ilmu tu dah tahu.
Bukan yang tak tahu lagi. Lagi besar majlis ilmu yang dah tahu berbanding baca Quran. Majlis ilmu yang dah tahu majlis ilmu yang dah tahu lebih besar majlis ilmu yang tak tahu lagi, ilmu baru, berbanding majlis ilmu juga yang dah tahu. Lepas tu tak ada dah, itu maksimum. Ilmu pula, ilmu fiqh, ilmu perintah Tuhan, itu yang paling besar lah, iaitu ilmu yang baru, lebih besar pahala daripada ilmu yang dah tahu tapi belajar juga. Mana lagi besar dengan ilmu yang tak tahu tapi belajar, sedang belajar ilmu yang tak tahu, itu lagi besar. Ilmu tu pula, ilmu yang tak tahu tu lagi besar, ada satu lagi, ilmu tauhid. Ilmu tauhid walaupun dah tahu ke tak tahu lagi ke, lagi besar daripada ilmu fiqh, halal haram sah batal yang tak tahu lagi. Tak tahu lagi sepatut paling besar lah. Tapi ilmu tauhid tentang Tuhan, sama ada dah tahu atau tak tahu tentang Tuhan tadi, lagi besar daripada ilmu tadi. Itu paling besar, habis dah, tak boleh dah. Lepas tu ada orang lepas tauhid, ada? Tak habis dengan tauhid dia, kita kata. Apa? Terpaling tauhid. Orang sekarang cakap, tak, itu terpaling besar. Lebih besar daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu kita hari ni duduk nombor 2 lah. Nombor 1 ilmu tauhid lah. Duduk nombor 2. Iaitu lebih besar berbanding zikir, lebih besar berbanding semua-semua yang lain. Cuma tak boleh kalahkan ilmu tauhid, majlis ilmu tauhid. Itu je tak boleh kalah. Ilmu tauhid nombor 1 lah. Tauhid tu apa? Cerita tentang Tuhan lah. Mestilah yang terbesar cerita tentang Tuhan. Ini bukan Tuhan. Kita belajar hari ni perintah Tuhan. Mana lagi besar? Perintah Tuhan ke Tuhan? Mestilah Tuhan lagi besar. Okey. Sikit lagi lah muafiq yang was-was. Adapun makmum muafiq was-was bahawa mengulang-ulang ia akan kalimah-kalimah daripada ketiadaan mewajibkan ulang, maka tiada dibilangkan uzur. Dia tak kira. Makmum yang was-was, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil siratal, tu dia tak guna pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dia gitu. Dia bukan gagap. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi baca dah ke? Maliki yaumiddin baca dah lagi? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Itu kan. Tak guna pun. Tapi dia ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah, macam tak baca bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, baca balik pada awal. Dia ulang. Ada orang itu ada. Okey. Sepatutnya tak wajib ulang tapi dia ulang. Tiba-tiba imam rukuk. Soalannya tiba-tiba imam rukuk. Kalau imam tak rukuk tak apa. Bacalah, nak baca ulang-ulang pun. Masalahnya imam rukuk. Makmum tadi macam mana? Dia tak habis Fatihah lagi. Tak habis Fatihah sebab uzur ke? Uzur lah, kot dah ulang-ulang. Adakah dikira uzur? Mari kita tengok. Maka tiada dibilang uzur. Tu tak uzur. Maka wajib ia sempurnakan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Maka jika tiada sempurna lagi pada ketika itu, wajib niat mufaraqah. Dia berulang-ulang tadi. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak puas hati lah. Maliki yaumiddin. Tak puas hati lagi. Maliki yaumiddin. Baru puas hati kan. Ulang tu. Tiba-tiba imam Allahu Akbar. Dia sepatutnya boleh je habis. Tapi oleh kerana dia ulang-ulang yang tak patut tadi, was-was tadi, maka dia tak boleh rukuk. Dia wajib habiskan Fatihah juga. Okay. Imam yang tidak. Jika dia sempat habis, rukuk kejar imam. Tapi kalau dia baru kat mana baru Maliki yaumiddin, imam dah yang tidak. Sempat agak-agak. Imam nak turun sujud ni. Tak sempat dah. Ni cerita sampai imam jangan turun sujud. Imam turun sujud, dia tak rukuk lagi, batal. Mana 2 rukunnya? Rukuk yang tidak, sikit aja. Kan maaf tadi sampai sujud, duduk di antara 2 sujud balik. Kan maaf. Malah kalau imam naik rakaat seterusnya, makmum tak habis baca pun maaf lagi, tak batas sembahyang tapi rakaat je batal kan tadi? Itu kalau uzur. Ini bukan uzur, ini ulang-ulang benda ni. Duk layan ke syaitan. Maka tak maaf. Bila imam rukuk, dia wajib habiskan Fatihah. Dia tak boleh rukuk.
Bila imam i'tidal, dia wajib baca Fatihah dan dia rukuk segera, bahaya. Imam gini, Allah nak sujud. Dia masih lagi tak rukuk, batal. Habis tu macam mana nak elakkan? Bila dia tengok imam sami'allahu liman hamidah, dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak-agak sempat tak? Nak dia ni makmum tadi rukuk sebelum imam turun sujud. Sempat agak-agak. Iyyaka tak sempat. Jadi mufaraqah segera sebelum imam bergerak. Baru tak batal. Aku berpisah daripada imam. Imam pun Allahu akbar. Okey, lega lah. Ikut asma sendiri. Tapi kalau imam dah turun sikit je, Allah, dia pun mufaraqah, tak payah, batal dah. Kenapa teruk sangat hukum ni? Berat sangat, ketat sangat. Sebab tadi tu bukan uzur, was-was, layan syaitan. Okay? Maka wajib sempurnakan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Gerak. Tak sampai sujud pun dah batal. Gerak aja. Maka jika tiada sempurna lagi pada ketika itu, wajib niat mufaraqah. Tetapi berkata Ibn Hajar, Ibn Hajar ringan sikit. Yang tadi tu Syaramli, ini kata Ibn Hajar. Maknanya ada khilaf lah yang ringan sikit. Mari kita tengok ringan sikit. Sayugia ni semoleknya, orang was-was yang jadi seperti kejadiannya. Yang jadi seperti kejadiannya. Apa bahasa sekarang? Tahu? Ini bahasa dulu ni. Orang was-was yang jadi seperti kejadiannya dengan sekira-kira memutus tiap-tiap mereka melihat akan dia, tidak mungkin hilang itu was-was. Faham? Ini bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Saya baca sekali lagi. Bukan. Habit itu habit saja tak tepat lagi. Dia ada tambah lagi sikit. Seorang je faham. Faham waktu dia boleh cakap habit. Orang lain langsung tak faham benda. Tu habitat. Okey. Macam mana? Bukan habit. Dia gini. Kalau bahasa dulu, bahasa lain, orang dulu panggil bertanah. Lagi pelik. Tok-tok guru pondok dulu, dia panggil bertanah. Was-was dia tu, dah bertanah. Faham? Boleh relate tak? Boleh kias tak? Bertanah tu apa? Bertanah tu macam apa? Tak, tabiat tu dia tak bertanah lagi. Ini bertanah dah. Tabiat yang tak boleh ubah dah. Sebati. Dah sebati dengan diri. Sebab tu dia kata kat sini, okey, mana siapa nak tentukan sebati bertanah atau tidak? Diri dia sendiri ke? Tak. Orang. Tu dia kata kat sini. Sekira-kira, contohnya, konon-konon, sekira-kira memutus tiap-tiap yang melihat. Orang lain memutus, buat keputusan, akan dia, bila tengok dia, tiada mungkin hilang itu was-was. Orang lain kalau tengok, dia ni memang tak ada harapan dah ni. Itu maksudnya. Bukan dia hukum, aku dah tak boleh buat apa, sebati dah, was-was ni, duk ulang-ulang sebati dah. Tak boleh, engkau tak boleh buat keputusan. Orang lain agak-agak, kalau tengok dia, orang lain kata apa? Dia ni tak ada harapan lah. Kalau macam ni sampai kiamat macam ni. Itu. Kalau macam tu, kata Ibn Hajar, maaf. Maaf. Kata Ibn Hajar. Kata Syaramli tak maaf juga. Kata Ibn Hajar, maaf. Sebab telah bertanah. Telah sebati. Tak boleh buat apa. Tapi kalau sekadar tabiat, boleh kadang-kadang boleh ubah lagi tabiat. Tabiat dia boleh lagi. Ni bukan tabiat ni. Tabiat yang dah bertahun-tahun sampai sebati dengan diri macam kalau orang tengok kau tak ada harapan. Macam tu. Memang macam ni lah kau kalau orang tengok. Okey. Kalau macam tu, okey. Bahawa diberi akan dia hukum orang lambat gerak diam yang telah lalu, maka dimaafkan meninggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Oleh kerana kata Ibn Hajar, kata Ibn Hajar, kalau dah memang tak ada harapan, dah terlalu lama dia bela was-was tu. Syaitan was-was tu dia bagi makan tiap hari, bagi kenyang. Sampai kan dia tak boleh buat apa dah, memang macam orang tengok memang tak boleh ubah. Maka kata Ibn Hajar, dimaafkan dia 3 rukun panjang juga. Macam orang uzur. Kan orang uzur je dapat 3 rukun panjang sampai sujud yang kedua naik. Macam tu juga. Itu kata Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli, dan Syekh Ramli pendapat mutamat. Tak maaf. Was-was tak boleh layan. Jika layan juga, hanya 2 rukun. Rukuk i'tidal. Imam turun sujud, batal. Oleh kerana dia ada khilaf, legalah sikit. Ya? Lega bagi orang was-was.
Last, peringkat terakhir. Sebab lepas tu masbuk dah. Kita habiskan muwafiq yang terakhir. Adapun makmum yang muwafiq, yang datang syak akan baca Fatihah atau belum baca, atau ingat dia muwafiq. Maksudnya dia berdiri dengan imam 26-27 saat. Kemudian dia syak, aku dah baca ke belum Fatihah ni? Atau ingat ia akan ketiadaan baca padahal sudah rukuk. Ia imam. Bukan ia imam. Dia telah rukuk. Ia tu maksud dia dah rukuk dan sudah rukuk imamnya. Memanglah imam dah rukuk dan dia pun dah rukuk, maka tiada harus kembali. Dia berdiri, dia muwafiq. Dia berdiri dengan imam lebih 26-27 saat. Lepas tu imam berrukuk, Allahu Akbar. Dia dengar imam baca, sedap surah ni, sedap, power, mantap, tarik lagi, sikit lagi, sedap. Imam berrukuk, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Ketika rukuk, Allah tadi baca ke tak? Dia ada dua keadaan. Tadi aku baca ke tidak? Macam mana nak buat? Yang kedua, aku memang tak baca tadi. Sama je penyelesaiannya. Tadi aku baca ke tidak? Ataupun, aku memang tak baca tadi. Sama je penyelesaiannya. Macam mana nak buat? Berdiri balik baca Fatihah. Tengok dia cakap apa. Maka tiada harus, tak boleh ia kembali baca Fatihah. Kalau dia berdiri balik, batal sembahyang, baca Fatihah, batal terus, tak boleh. Hanya wajib mengikut imamnya, ikut imam dan tambah rakaat itu. Kemudian daripada salam imam, ikut imam, nanti imam salam tambah satu. Pelik tak? Pelik lah. Dia Bilal, dia Qamat. Okey. Kemudian rakaat pertama imam baca semua, dia dengar tapi dia tak baca. Ataupun dia syak baca ke tidak. Bila dia syak, bila imam dah rukuk, dia rukuk. Dia terus ikut imam je. Lepas imam salam, dia tambah satu. Okey, ni syak yang teruk sikit. Bila imam rukuk, aku baca ke tak tadi Fatihah? Kalau orang tani kata pergi mari, baca tak baca, pergi mari, dan tak berkesudahan. Ataupun dia yakin aku tak baca tadi, sedangkan dah rukuk, terus ikut imam. Masuk rakaat kedua, imam baca surah lagi, dia dengar lagi. Sedap. Mantap. Okey. Kemudian imam rukuk, dia berrukuk. Sekali lagi, aku baca ke tak? Ataupun aku memang tak baca tadi. Dah dua kali lah. Lepas tu tahiyat awal, naik rakaat ketiga, yang ni memang dia baca lah. Rakaat keempat memang dia baca lah. Imam salam, dia tambah dua. Orang tengok, sembahyang rakaat dia Bilal. Tapi orang tak tahu. Kalau dia salam, batal sembahyang. Kalau dah rukuk tu, dia pergi bangun balik untuk baca Fatihah, batal sembahyang. Dia tak boleh buat apa, itu je dia boleh buat. Tapi orang tengok, berdosa, batal berdosa, buat semula tu tak apalah, buatlah. Memang kena buat semula pun. Batal berdosa dia. Kalau dia buat sebuah hadis, dia pakai kebiasaan. Dia lepas baca, Tak boleh. Dia mesti yakin baca, baru baca. Kalau aku baca ke tak baca, tapi sangka kuat, kalau letak 100% tu, aku rasa 90% baca lah. Kemungkinan kuat 10% je mungkin yang tak baca tadi. Tetap tak boleh juga. Tak boleh tu maksud tak kira. Dia kena memang baca dengan yakin. Yang tadi 50-50, baca tak baca. Ini tak, memang aku yakin, bukan, aku sangkaan aku sangat kuat kata baca. Tapi adalah sikit macam tak baca je. Tetap tak boleh kira juga. Tu ada. Okey, kalau yang dia ingat tu, dia teringat ataupun dia syak tadi, tak baca Fatihah tu sebelum rukuk. Okey. Tadi imam rukuk, dia rukuk, baru dia sedar, aku baca ke tak baca, atau memang aku tak baca. Teruskan sembahyang, nanti tambah. Kalau imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Dia baru nak Allah nak rukuk. Baca ke tak tadi? Ataupun aku tak baca lah tadi, sama je. Dia tak boleh rukuk. Dia rukuk, dia batal. Nampak tak tadi? Yang bila dah rukuk,
Tak boleh berdiri dah. Kalau berdiri balik baca Fatihah batal. Yang ni baru nak rukuk, belum gerak lagi. Imam dah rukuk. Aku tak baca tadi. Ataupun aku tak tahu baca kedok, baca kedok, baca kedok, baca kedok. Gi mari. Tak kesudahan. Okey? Dia rukuk batal. Kenapa dia rukuk batal? Sebab dia tak rukuk lagi. Sebab tu tak boleh rukuk. Bila dah rukuk, baru mari tadi, baca ke tak baca ke, ataupun memang yakin tak baca. Kenapa tak boleh berdiri? Sebab dia dah rukuk. Gitu. Kat situ dia punya tu. Pernah tengok berlaku benda tu? Tak pernah. Dia duduk depan, saf pertama, kita duduk saf belakang. Tapi dia tambah rakaat, kita tak tambah rakaat. Pernah jumpa? Maknanya orang duduk depan ni semua tak ada was-was, tak ada apa. Bagus orang duduk depan ni. Ke tak reti hukum? Ke main bantai je? Tak tahulah. Sama ada main bantai aja ataupun memang tak reti hukum. Ataupun orang kuat kat depan ni memang mantap-mantap. Tak pernah jadi. Sebab saya semayang, saya sendiri pernah jadi jugalah seumur hidup 2-3 kali. Seumur hidup. Jadilah 2-3 kali. Tak ingatlah zaman bila. Tapi jadilah juga. Tapi semayang jemaah, banyak kali duduk kat belakang. So kedua, so ketiga. Dan sekali pun tak pernah tengok yang kat depan tu, tiba-tiba datang rakaat. Tak pernah. Mesti yang belakang masbuk. Antara dua je. Sama ada yang kat depan ni semua wali-wali. Wali-wali ataupun dia tak tahu benda pun. Dia kira baca lah tu, kira halal lah. Tak tahu mana satu. Kalau kira halal tu tak sah. Jangan sembilan. Geng-geng yang kat depan memang okey, habis, cukup dah. Habis bab muafiq. Masalah-masalah muafiq. Masuk kita masalah masbuk pula akan datang. Menyatakan dapat ilmu baru pula. 1000 rakaat lagi solat sunat. Kalau tadi dia pergi baca Quran kat luar, agak-agak berapa muka surat dapat? Habis Al-Baqarah? Tak habis. Ini dapat dah lebih 2000 rakaat dah. 2 ilmu baru. Lebih 2000 lebih. Cuma tak tahulah lebih mana, kita letaklah 2000 rakaat solat sunat. Mana nak cari? Lepas ni tak payah duha lah kot. Dah 2000 dah. Tambahlah lagi duha, tambah lagi. Tamaklah sikit dalam masalah ni. Wallahu alam. Iyalah, dia kata kalau tak ikut imam berdosa, baik ikut imam. Ikut imam jadi salah, batal sembahyang. Itu yang jadi. Itulah pentingnya ilmu. Okey? Tangguh dulu. Sambung bila bulan depan tau. Ni sebulan sekali je. Sambung bulan hadapan. Kalau sihat, kalau tak sihat, tahun hadapan. Masbuk pula. Lepas tu puasa pula. Tak tahulah bila khatam. Mungkin 2029 kot. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asril insana fil khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.